Ya, Yang Amat Ketua Melaka, lepas tu Menteri menjawab. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya hanya ada dua perkara saja ingin saya bangkit, iaitu tentang maksud P6, iaitu petilan 15000 penubahsuaian dan menaik taraf Parlimen Malaysia. Datuk Pengerusi, dalam jawapan yang saya terima dari Menteri pagi ini, amat jelas bahawa Jemaat Menteri sudah bersetuju supaya Kementerian Kerja Raya ni membentang satu cadangan secara terperinci mengenai kerja-kerja membaik pulih, memelihara dan juga menaik taraf bangunan parlimen, termasuk implikasi kos, jadual kerja dan aspek-aspek yang berkaitan dengan menambil kira keputusan seperti berikut, iaitu mempersuai Dewan Serbaguna sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat sementara. Yang kedua, mempersuai dan memelihara bangunan parlimen sedia ada. Dan yang ketiga, membina blok pejabat ahli parlimen dengan kemudahan 1000 petak tempat letak kereta. Datuk Pengerusi, kita sedia maklum bahawa semua ahli yang berhormat, iaitu ahli parlimen, satu tanggungjawab yang terutama, iaitu yang amat penting, ialah menjalankan tugas sebagai seorang wakil rakyat dan perangan dia di Dewan Yang Mulia ini, di bangunan parlimen. Saya amat hairan bahawa satu projek yang begitu besar, begitu penting, penubahsuaian bangunan parlimen, baik pulih, termasuk dengan pembinaan blok baru, tidak melibatkan adik-adik parlimen, iaitu termasuk saya percaya Datuk Speaker dan lain-lain pegawai kanan dari parlimen ini. Ini memang saya tidak boleh terima, kerana saya percaya bahawa jika dikatakan satu memorandum mengenai perkara tersebut akan dibentangkan dalam tempoh masa terdekat untuk pertimbangan Jemaah Menteri, dan juga katakan Jemaah Menteri baru-baru ini telah bersetuju supaya JKR segera akan melaksanakan projek menubahsuai Dewan Serbaguna sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat sementara. Memang keputusan sudah dibuat, tetapi mengapa laporan ini atau memorandum ini tidak dibentang atau disampai kepada semua adik-adik yang berhormat, supaya mereka dapat meneliti, membahas, memberi cadangan, input, sebab ini melibatkan semua adik-adik yang berhormat. Sebab itu saya tidak tahu adakah dalam rancangan ini akan masuk juga bilik-bilik yang berasingan untuk setiap jawatan kuasa atau caucus, kerana memang saya ingat pada masa yang akan datang kita memang perlu dengan mengadakan lebih jawatan kuasa. Dia tidak boleh macam begini jika kita banding dengan perkembangan parlimen negara yang lain. Sebab itu, adakah ini semua akan juga dalam perancangan? Saya dengan seringkali yang dibangkit oleh Yang Berhormat Jemaat, termasuk Yang Berhormat dari Barisan Nasional, terutama Yang Berhormat dari Seri Gading, katakan tempat rehat untuk pemandu-pemandu. Macam masa sekarang kita tengok amat susah untuk mereka dapatkan satu tempat yang untuk mereka rehat. Adakah itu juga termasuk? Bagaimana dengan kuartus-kuartus kaki tangan parlimen? Sudah lama pernah disebut, sampai tak langsung saya tak dengar sebarang cadangan tentang pembinaan juga atau sediaan dengan kuartus untuk kaki tangan. Kita sedia maklum bahawa kaki tangan parlimen seringkali perlu kerja sama lewat malam, dan ada juga di antara mereka tinggal di kuartus-kuartus kementerian yang lain atau agensi yang lain. Bukankah sampai satu masa kita perlu juga merancangkan kuartus-kuartus untuk kaki tangan parlimen, supaya urusan parlimen atau sidang parlimen dapat jalan dengan lebih baik dan lebih lancar.
Datuk Pengerusi, perkara yang kedua saya ingin juga sentuh, iaitu tentang apakah garis panduan atau syarat-syarat yang jelas tentang kempen pilihan raya, terutama dalam pilihan raya kecil. Saya berkelaman dalam beberapa pilihan raya kecil, terutama baru-baru ini di pilihan kecil PRK Melimau. Saya difahamkan oleh pihak SPR, iaitu semua risalah, semua program jadi hancur, perlu ada orang bertanggungjawab. Kalau tidak orang bertanggungjawab, maka itu akan melanggar dengan segi undang-undang dan boleh diambil tindakan. Termasuk risalah oleh lambang parti-parti, poster calon, semua perlu dikatakan ini diterbit atau dianjur oleh mana-mana parti atau oleh mana-mana orang atau badan yang bertanggungjawab. Tapi dalam PRK di Melimau, kita nampak tiap-tiap malam program dihancurkan. Tapi dengan risalah-risalah yang diedar dan disebar, langsung tidak ada orang bertanggungjawab. Kita nampak muka Yang Berhormat Perdana Menteri, kita nampak satu Malaysia di dalam risalah-risalah seperti saya di tangan saya. Tetapi tiada satu badan yang mengatakan dia yang menganjurkan program ini atau bertanggungjawab untuk menjawab. Very secret, Datuk Pengerusi. Masuk dalam, kuncikan gate. Dalam risalah ni kita boleh nampak lah. Ada katakan lucky draw, ada nyanyi, ada tarian, ada cabutan nombor petua, motosikal, television dan lain-lain. Dan pemimpin Barisan Nasional dijemput masuk jam, dia katakan, saya tidak tahu siapa yang menganjur ini. Saya tiba-tiba saya jalan nampak banyak orang, saya dijemput, saya masuklah untuk merayu penyokong untuk undi Barisan Nasional. Adakah ini yang kita dibenarkan? Jika ini dianjur oleh pihak tertentu, mungkin tindakan akan diambil terhadap mereka. Tetapi ada yang sengaja tidak diambil serius tentang kegiatan ini. Ini saya minta satu penjelasan yang jelas atau jawapan jelas oleh pihak menteri, apakah yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan. Yang kedua, pada pihak yang sama Melimau, saya nampak dengan mata sendiri kerana saya buat satu lawatan ke satu rumah. Kita nampak pemimpin Barisan Nasional, termasuk seorang ahli majlis sana, bagi wang dengan terus terang. Orang yang baris penundi yang selepas wang undi baris untuk menerima wang RM100 atau RM50, dan bukan dalam tempat tertutup. It's an open secret. Saya nampak ada gambar, saya sudah ambil gambar, ada buat laporan polis, tetapi langsung tiada tindakan diambil. Apakah ini kita benarkan? Dan kita katakan pilihan raya ini kita bersih, pilihan raya ini terus, dan ini berlaku di PRK di Melimau. Sebab itu saya ingin minta satu jawapan yang boleh menjawab semua keraguan saya, dan saya anggap ini memang satu kegiatan yang tidak sihat dan tidak sepatut berlaku. Sebab dengan ini saya ucap terima kasih kepada Datuk Pengerusi.